izinkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia ini semata-mata untuk memperingati satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi SAW. Satu peristiwa yang menguji iman kita, sama ada kita percaya ke tak percaya, supaya kita sama ada kita menerima ke atau menolak. Karena peristiwa ini di luar jangkauan akal kita untuk menerimanya. Dia betul-betul menguji iman kita. Terima ke tak terima. Kerana kalau kita ukur dengan logik akal, memang tak logik. Ya, pada malam itu baginda dijalankan daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya, kata Allah dalam ayat tadi yang kita bacakan tadi, ya. Diberi dia perjalanan jauh daripada Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, yang jaraknya zaman Nabi dulu kalau naik kuda selaju-laju kuda sebulan baru sampai. Itu zaman Nabi. Jadi mustahil lah kalau ikut otak kita, Nabi itu boleh berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa semalam, naik pula ke langit pertama, kedua sampai langit ketujuh, turun balik, boleh balik ke Mekah sampai sebelum subuh. Sebahagian malam saja baginda baginda berjalan daripada Masjidil Haram kepada Masjid Al-Aqsa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham ayat ini ataupun peristiwa ini dirakamkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran Karim. Bila ada ayat dalam Quran Karim itu, tak boleh nak kita pertikaikan, tak boleh nak kita tolak, tak boleh nak kita soal-soalkan ya ke tidak, tak boleh. Kerana bila ada dalam Quran, kita wajib beriman, wajib percaya. Apa saja yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim itu kita kena beriman dengannya. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang ghaib seperti ini, Allah dah sebut dalam Quran, allazina yu'minuna bil ghaib, dan iaitu mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Ini salah satu perkara-perkara yang tak masuk akal, tapi wajib kita beriman dengannya karena Allah rakamkannya dalam Al-Quran Al-Karim, yang ayat yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi maha mengasihani. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa, allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia iaitu Allah amat mendengar lagi amat melihat. Jadi bila ada dalam Quran ni, jangan pandai-pandai kita nak mempertikaikannya, kerana dia dirakamkan oleh Allah sendiri. Tapi kalau kita bahas logik ke tak logik, kerana Nabi Muhammad tu bukan dia berjalan, dia dijalankan. Yang menjalankannya siapa? Allah Ta'ala. Kalau Allah menjalankannya, logik ke tak logik? Logik lah, bukan dia berjalan. Kalau dia berjalan, iyalah tak logik. Contoh macam inilah semut tu, semut jalan laju ke pelan? Lahan benar. Tiba-tiba datang Tok Imam Azian ni, ambil semut tu bubuh dalam gelas ni. Lepas tu bawanya naik motokar semut tu, bawanya pergi Kuala Lumpur. Malam ini juga dah lepas kerja Kuala Lumpur tu, dia balik, semut tu ada dalam ni. Lepas tu balik ke Taparut ni.
Lepas tu dia lepaskan semut tu. Semut tu pergi jumpa member-member dia, jumpa dengan kawan dia. Mana kamu? Kata kawan dia. Jenuh aku mencari kamu tak jumpa. Aku pergi Kuala Lumpur, katanya. Percaya ke tak semut yang lain tu kan dia? Tuan-tuan, percaya ke tak? Tentulah tak percaya. Tapi benda itu boleh ke tak boleh berlaku? Boleh. Logik tak logik? Logik. Kerana bukan semut tu berjalan. Semut itu dijalankan. Nampak? Begitulah juga Nabi Muhammad. Bukan dia berjalan, dia dijalankan. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Jadi bila dah kita tahu logik macam tu, memang boleh kita bahaskan mengikut logik akal. Maka kita terimalah apa saja yang berlaku. Kerana ini berita bukan dilonggok-longgok, bukan dicipta-cipta, bukan direka-reka. Berita ini dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Yang wajib kita yakini, wajib kita percaya, wajib kita menerimanya. Tak boleh nak kita pertikaikan. Kerana hidup ni memang ada perkara-perkara yang melawan akal fikiran kita. Ada perkara-perkara yang beyond your logical thinking, di luar daripada kemampuan kita untuk berfikir. Sebab itu kita jangan kita lagi mempertikaikan betul ke tak berlaku ni, kerana dia ada dalam Quran, dalam Al-Quran Karim, dan juga ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik, peristiwa ini berlaku pada malam 27 Rajab setahun sebelum hijrah. Malam 27 Rajab. Malam ini dah malam 29 Rajab. Artinya dah 2 hari dah. Esok mula start 1 Syaban. Ini malam 27 Rajab. Setahun sebelum hijrah. Tahun itu dikenali dengan tahun duka cita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana banyak peristiwanya ketika itu, dalam tahun itu. Orang Quraisy sudah berani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berani menyeksa para sahabat. Sudah berani menentang Muhammad secara fizikal. Sebelum ini mereka hanya menghina Nabi saja, hanya mengata-ngata Nabi saja, hanya memulau Nabi saja. Tapi sekarang ni dah berani mereka. Mengapa berani? Kerana tonggaknya dah tak ada. Sebelum ini ada tonggaknya yang menyebabkan orang Quraisy tu tak berani. Kerana ada satu orang namanya Abu Talib. Abu Talib tu siapa? Pak saudara Nabi. Dia meninggal dalam tahun itu. Sebelum itu mereka tak berani nak mengapa-ngapakan Rasulullah. Nak nyentik jari pun tak berani. Kerana Abu Talib tu ada. Dia ketua kaum Quraisy pada ketika itu. Bila dia mati, start lah mereka menghina Nabi Muhammad. Dia pergi ke Taif, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis, sampai berdarah-darah baginda. Malaikat pun geram. Malaikat pun minta izin dengan Nabi supaya menghempap kepala orang-orang di Taif tu dengan gunung-gunung yang ada keliling tu. Tapi Nabi larang, Nabi tak bagi. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka buat itu kerana mereka tak tahu, katanya. Didoakan Nabi pula untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata doanya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Itu dia punya baiknya Nabi. Dia balas kebaikan daripada kejahatan orang Quraisy itu, dibalas balik dengan kebaikan. Kalau kita lah kena apa itu macam. Kalau kita lah macam Tuan Hashim kalau kena macam mana kau? Ditapak Harun ni baling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan najis. Dia kata dia dinistanya, dihina. Betul malaikat offer dengan dia. Tuan Haji, biar kami empak kepala dia tu dengan gunung-gunung keliling Tapak Harun. Macam? Agaknya apa jawab dia kan? Apa jawab Tuan Hashim kan? Bantai lah. Kalau saya pun begitu juga. Tapi Nabi tak ada. Nabi larang malaikat daripada membuat keburukan kepada kaum Quraisy itu.
Berdoa pula lagi tu untuk kebaikan kaum Quraisy tu. Begitulah. Menyebabkan baginda itu sedih benar. Kalau ada Abu Talib, tak berani mereka buat begitu. Ini dah tak ada. Tapi lagi menyedihkan baginda ialah kematian isterinya yang tercinta. Siapa nama isterinya? Khadijah binti Khuwailid. Tahun itu juga matinya. Seorang janda yang paling kaya di Mekah pada ketika itu. Tapi matinya tidak meninggalkan sebarang harta. Habis semua katanya. Habis betul. Bukan sikit-sikit habis betul. Sehingga jadi papa kedana. Ya. Tak pernah pula merungut. Tak pernah pula masam muka. Tak pernah pula marahkan Nabi. Sentiasa berkhidmat kepada Nabi. Sentiasa senyum saja dengan Nabi. Sentiasa melayan suaminya dengan sebaik-baik layanan. Sampai dia mati. Ini yang Rasulullah sayang benarkan dia tu. Udah mati tu dia sebut-sebutnya. Khadijah suka benar ini. Kalau tengok bahan makan yang serah, Khadijah kalau dapat makan ni suka benar dia tu. Dia muji Khadijah tu depan Aisyah pula tu. Aisyah tu siapa? Madu kepada Khadijah. Depan-depan Aisyah dia kata tu, Khadijah ni baik benar. Dia melayan aku baik benar gini. Naik jealous lah Aisyah tu. Mun memuji madu dia. Jealous tak? Tanya orang belakang tu. Kalau dia madu boleh puji. Macam depan dia. Ngamuk tu. Sampai Aisyah tegur Nabi Muhammad. Yang kamu sebut nama orang tua tu buat apa? Kata Aisyah. Orang tua ke pokoknya? Yang kamu puji-puji orang tua tu buat apa? Kata. Marah Nabi kepada Aisyah. Jangan kamu bercakap demikian wahai Aisyah. Inilah dia manusia yang pertama beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, iaitu Khadijah. Ini juga manusia yang pertama memperjuangkan Islam bersama-sama dengan aku, kata Nabi. Dia juga telah melahirkan bagi aku 6 orang anak. Sedangkan Khadijah sampai mati tak boleh melahirkan anak kepada Nabi. Yang ini 6 orang. Dia kahwin dengan Nabi setelah berumur 40 tahun. Lepas itu boleh beranak 6 kali. Main tu. Cara ke tak? Orang Melayu boleh apa tu? Kahwin umur 40 tahun beranak 6 kali. Boleh ke? Mana ada? Saya tunjuk seorang. Mana ada? Udah umur 42, 43 tak? Mula lah tu. Protect dah tak ada dah. Tapi ini 6 orang lepas itu. Boleh dilahirkan oleh Siti Khadijah. Jadi sedih benar baginda ketika itu. Maka untuk menghiburkan hati kekasihnya, Allah bawa Nabi itu berekspedisi. Tahu ke ekspedisi? Bawa Nabi itu berjalan-jalan. Ini ngajar kita ni lah. Kalau ada perkara-perkara yang menjadikan berlaku kepada kita, apa buat? Pergilah berjalan. Pergilah rombongan ke mana-mananya. Kalau banyak duit, pergilah ke luar negeri. Pergilah ke Kamboja, pergilah ke negeri China, pergilah ke Indonesia dan sebagainya. Kalau tak ada duit, pergi dalam negara. Dari Tapah ke Cameron Highland ni boleh tak pergi? Boleh. Pergi ke Cameron Highland. Pergi ke Fraser Hill. Pergilah ke mana lagi? Ke tapping to Maxwell Hill dan sebagainya. Berjalan di atas muka bumi ni. Jangan terperut, terponyok aja di taparut ni. Bawa berjalan. Jangan terponyok aja di pekan kecil tu. Jangan terponyok aja di apa mana lagi? Di mana tak tahu saya kampung-kampung sini apa namanya. Di Batu Empat tu. Bawa berjalan. Tuhan suruh apa tu? Siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kata Allah. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini, lihat bagaimana manusia-manusia mendustakan ayat-ayat kami. Baru kita tahu macam mana orang kafir tu mendustakan Allah Ta'ala. Tapi kena berjalan lah. Kalau tengok di bukan kecil tak jumpa. Kalau tengok di taparut ni, keliling taparut ni tak jumpa lagi. Tapi kena pergi ke luar negeri baru tahu macam mana mereka menyembah lembu, macam mana mereka menyembah gajah, macam mana mereka menyembah tokong.
Macam mana mereka menyembah gambar, kemudian makanan dan apa yang dimakan oleh mereka, baru kita tahu. Dengan berjalan, ya, luas perjalanan, banyak pengalaman, ya, itu suruh jalan. Baik, inilah yang dilakukan oleh Allah terhadap kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu Nabi sedang berbaring dengan dua orang sahabatnya. Seorang namanya Ja'far, seorang lagi namanya Hamzah. Dua-dua orang ni, Ja'far dan Hamzah ni, mereka tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu. Mereka baring, Nabi pun baring tengah-tengah. Kedua-dua ni mengapit Nabi. Barang diingat rumah Nabi itu dalam Masjidil Haram, ya. Dalam Masjidil Haram itu rumah Nabi tu. Ya. Nabi itu memang dia buat rumah dalam masjid. Begitu juga di Madinah, dia buat rumahnya dalam Masjid Madinah. Jadi baringlah Nabi itu, belum tidur lagi. Dua-dua orang ni dah meroloh. Tahu kan meroloh? Udah menengkok. Dia belum tidur lagi. Tapi nak dikatakan jaga, bukannya jaga betul-betul. Antara tidur dengan jaga. Kata orang kampung Gajah, dia tengah terkola. Tahu apa benda terkola? Allah tak pernah dengar nama terkola? Bukan kola baju ni. Terkola tu sudah nak terlelap, tapi belum lelap lagi. Antara jaga dengan sedar. Ya. Sedang dia semacam itu, tiba-tiba terbelah bumbung Nabi. Bumbung rumah Nabi itu terbelah. Belah bumbung tu. Bumbung tu terbelah. Bukan ada siling. Masa dulu-dulu kan macam ni ada siling. Dia terbelah di bumbung Nabi tu. Dan Jibril pun turun dari bumbung Nabi itu dengan cara yang sangat menggemparkan. Itu sebab ayat tadi bermula dengan subhana. Bila ada benda-benda yang mengejutkan kita, benda-benda yang kita rasa pelik, kita sebut-sebut apa? Subhanallah. Ini pun habis juga. Subhanallazi, maha suci dia, yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Di sini kita faham, ya, bahawa perkara yang berlaku kepada Nabi itu satu perkara yang pelik. Dan Jibril datang pun dengan cara yang pelik, bermula dengan cara yang menggemparkan. Kerana lepas ini dia akan membawa Nabi kepada tempat-tempat yang lagi menggemparkan begini. Kedatangan dia pun cara menggemparkan, dan peristiwa yang berlaku lepas itu juga akan sangat-sangat menggemparkan Nabi. Kita pun tergempar juga dengan cerita-cerita yang dibawa kepada Nabi sebab itu. Maka turunlah Jibril. Dikejutnya Nabi itu, belum tidur lagi, ya. Dikejutnya Nabi pun bangun. Dibawa oleh Jibril akan Nabi itu kepada telaga apa? Telaga Zamzam yang berada di dalam Masjidil Haram tu. Dibawa ke telaga Zamzam. Di situ Jibril pun mulalah membedah dada Nabi. Tak ada pakai alat, tak ada gergaji tau. Tak ada kapak, tak ada pisau, tak ada gunting. Tak ada pakai alat, terus bedah dada je. Dengan apa entah. Dengan tangan ke dengan apa. Tapi berlakulah pembedahan dada Nabi. Kemudian dikeluarkan hati Nabi tu, ya. Diambil yang hitam-hitam tu, yang ada kekotoran dalam hati Nabi tu. Yang sebenarnya tak ada kotor hati Nabi tu, tapi nak menggambar kepada kita, kalau Nabi pun disucikan hatinya, kita tak payah suci kan? Kita tak payah suci hati kita. Biar kalau tak kotor, nak hasad dengki lantak lah, mencarut aja koja, ngumpat orang gitu, boleh kan? Nabi pun disucikan hatinya secara zahir, secara fizikal. Maka dibasuh hati Nabi itu dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan ke dalam hati Nabi itu apa? Ilmu, iman dan hikmah. 3. Apa nama masukkannya? Ilmu, iman dan hikmah. Lepas itu dicantum kembali dada Nabi itu. Tak ada tiket, tak ada bekas, tak ada parut. Begitulah hebatnya Dr. Jibril tu, ya. Boleh dicantum balik, tak ada tiket, tak ada bekas, tak ada parut. Kita hari ni kalau buat pembedahan jantung macam, ada tak parut? Siapa nak tengok parut? Mari sini tengok. Ada tak parut sini? Kerana orang ni baru lepas buat pembedahan jantung. Bukanlah baru pun, lama dah.
Dah 3 tahun dah. Tapi masih ada lagi parut ni. Pada kaki saya ni masih ada parut lagi. Kenapa ada parut di kaki pula? Jantung dia bedah, kaki pula parut. Kenapa? Kerana orang dari kaki tu angkat dia terus masuk sini. Letak ke dada tu. Ambil orat dari kaki tu, ada 3 sumbat, potong 3, jahit pada dada tu. Ini sekarang ni masih ada lagi ni. Itu doktor dunia, tapi doktor Jibril tak ada tikas pun, tak ada kesan pun. Dicantumkan balik dada Rasulullah. Lepas tu baru dibawa berjalan. Dibawa berekspedisi. Naik seekor kenderaan yang dipanggil buraq. Apa namanya? Buraq, jangan borak. Itu tak betul. Kalau borak apa? Kalau borak apa? Temerang. Bukan buruk. Borak tu temerang. Borak kamu ni. Tak betul ke? Dia nak buraq. Dia ambil daripada perkataan barqun. Barqun tu artinya kilat. Mengapa dia panggil kilat? Mengapa binatang tu apakan disamakan dengan kilat? Kerana dia kelajuannya lebih laju daripada kilat lagi. Binatang itu besar sedikit, kecil sedikit daripada kaldai, besar sedikit daripada baral. Itu binatang buraq tu. Mana rupanya entah. Jangan tanya saya, kerana binatang tu binatang syurga. Sesuatu yang datang dari syurga, yang berada di syurga tu, mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang ada di syurga tu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati. Jangan bayang-bayang ke mana rupanya. Tapi itulah binatang tu. Itu namanya buraq. Macam mana istimewanya buraq tu? Bila dia berjalan selangkah saja, dia berjalan, saujana mata memandang. Apa arti saujana mata memandang? Had mana yang nampak di situlah sampai. Macam tuan nampak mana? Nampak mana? Nampak dinding. Itulah sekali selangkah had dinding tu. Itu di sini. Kalau keluar, kalau di padang pasir, had mana nampaknya? Beratus-ratus kilometer nampaknya kan. Setakat mana nampak? Itu dia sampai selangkah. Laju ke tak? Mana laju borak dengan Mercedes luar tu? Mana laju borak dengan Ferrari? Mana laju borak dengan motorcar yang dipandu oleh Michael Schumacher? Kenal ke Michael Schumacher ni? Mana laju? Borak tu lagi laju. Selangkah dia berjalan, saujana mata memandang. Special tak? Special ke tak? Special. Lepas itu bila dia mendaki gunung, kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Bila dia menurun gunung, kaki depannya panjang, kaki belakangnya pula pendek. Ngapa? Apa itu? Ngapa? Kalau naik, kaki depannya pendek, kaki panjang, belakangnya panjang. Ngapa? Ngapa pula bila nurun, kaki depannya panjang, kaki belakangnya pendek? Ngapa? Supaya Nabi itu duduk selesa di atasnya. Tak ada terhonggik-honggik. Tahu ke terhonggik-honggik? Ada apa itu ya? Steady je, stable je Nabi itu. Begitulah dibawa Nabi itu berjalan daripada Masjidil Haram, daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis pada malam itu. Dalam perjalanan itulah dipandangkan, diperlihatkan kepada baginda berbagai-bagai pemandangan. Semua pemandangan itu bukan sebenarnya untuk Nabi. Pemandangan itu untuk kita, supaya kita mengambil iktibar, supaya kita mengambil pelajaran, supaya kita mengambil sempadan daripada pandangan-pandangan yang dipandangkan, diperlihatkan kepada Nabi. Banyaklah pandangan-pandangan tu, ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi yang baiknya ada 2 aja. Yang tak baik itu berbelah-belah. Ada 17 pemandangan yang ada dalam kitab yang saya baca tu. 17 pemandangannya. Malam ni kalau nak baca satu-satu, kalau lalu ngabih pukul 4 pagi, boleh saya ceritakan. Siapa lalu angkat tangan? Sampai pukul 4 pagi tak habis. Yang sebenarnya cerita Isra' dan Mi'raj ni bukan semalam macam ini.
Dia hendak tiap-tiap malam berbulan, 2 bulan paling komanya. Baru dia apa? Baru dia lengkap. Kalau malam ini main tebuk-tebuk aja lah. Maka berjalanlah Nabi. Di antaranya yang diperlihatkan kepada Nabi, bukan semua ya, di antaranya, faham, di antaranya tak? Yang diperlihatkan kepada Nabi, diperlihatkan kepada baginda seorang perempuan yang sangat tua. Mukanya hampir mencecah ke tanah. Dia memanggil Nabi, wahai Muhammad. Dia tak panggil Nabi, wahai Muhammad, marilah kejap, aku nak berbicara dengan kamu, kata dia. Dia panggil Muhammad. Kata Jibril, jalan terus ya Rasulullah, jangan pedulikan perempuan itu. Nabi pun tak pedulilah, jalan dia terus. Udah jauh ditanya Nabi, siapa perempuan tua itu ya Jibril? Jawab Jibril, itulah dia dunia yang umurnya sudah terlalu tua. Kerjanya tak lain menipu daya. Sebab itu dalam Quran ada dah sebut tentang dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ada ke pernah dengar ayat ni? Ya Allah, ada pernah dengar orang baca talqin tak? Mesti sebut ayat ni. Orang baca talqin tu, imam mesti baca yang tu. Tak percaya tanya imam tu. Dia baca talqin. Ada sebut ayat tu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itu dia. Kalaulah kamu singgah tadi, nescaya tak ada orang yang mahu mengingati Allah dan Rasul lepas ini, kata dia Jibril. Tak ada siapa yang lagi nak semayang, tak ada siapa yang nak puasa Ramadan, tak ada siapa yang nak mengaji. Saya ngajar malam ni kosong, siapa tak nak datang? Kalaulah nak Rasulullah tu singgah. Kerana manusia-manusia akan terpikat dengan dunia. Sehingga mengabaikan akhirat, sehingga melupakan akhirat. Itu dia. Dunia yang sudah terlalu tua, kata di Jibril, ngabur kepada Nabi. Oleh yang demikian, nasib baik kamu tak singgah, kata di Jibril, ngabur kepada Nabi. Kalau singgah entahlah. Kita ni kira nak dunia je, langsung tak ada orang nak semayang. Kerana dunia ni tak ada apa kerjanya, menipu daya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, barang siapa terpesona dengan dunia, siapa yang mementingkan dunia, meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Ya ke tak? Tak percaya terat. Teruslah semayang, cari dunia, cari dunia, nak dunia. Akhirnya dapatlah dunia, kaya raya lah dia. Tapi udah kaya tu, umurnya udah 73. Tahu ke siapa orang umur 73? Allah tak pernah tengok dia siapa orang umur 73. Depan mata dia tak tahu dia. Udah 73. Hati buat apa dunia? Udah umur 73. Buat apa dunia? Tuan Haji, buat apa dunia? Umur dah 73. Pergi kedai mamak, mamak bagi kopi satu, jangan taruh gula. Apa rahsia kopi tak gula? Itulah dia. Kalau dah umur 73. Mamak tu berheran, apa pasal tak mau gula? Apa jawab? Saya kencing manis. Udah tak boleh gula. Haji mau makan apa? Kata mamak tu, mau roti canai, baru masak juga, kata dia. Mana boleh roti canai, dia minyak ada, kolesterol banyak, saya ada sakit jantung. Udah roti canai tak boleh. Baru masak juga Haji, banyak sedap. Lauk pun baru masak juga. Ini ada daging kambing ada, daging lembu ada, daging kerbau ada, ayam ada, sotong ada, daging rusa pun ada. Apa jawab orang umur 73 tu? Saya mana boleh makan daging kambing. Apa Zat? Darah tinggi. Tadi kencing manis, betul darah tinggi pula. Tak boleh kan? Tak boleh. Tak apa. Tu sama makan. Baik mamak tu tau. Tu sama makan. Tidak apa. Ini ada. Kerang ada, ketam ada, sotong ada, udang ada. Apa jawab Pak Haji tu? Saya gaut, mana boleh makan. Habis semua tak boleh makan, mau makan apa? Kata dia Haji tu apa? Kasihlah itu roti menggali, saya colik sama kopi pahit, cukuplah, katanya. Sedap kan? Tu memang sedap kan?
Pahit, tertipu kedah. Itu yang dunia ni menipu daya. Ya, sebab itu barang siapa terpengaruh dengan dunia, dia pasti akan tertipu oleh dunia. Kerana dunia ni memang dia makin lama makin cantik, makin lama makin anggun, makin lama makin menawan, makin lama makin sophisticated, makin lama makin hebat. Itu dunia. Orang makin lama makin apa? Makin lama makin berkedut, makin lama makin kereput, makin lama makin kecut. Itu dunia. Dan manusia, mana ada pertembung antara manusia dan dunia? Iya, kedak cakap saya ni. Any objections? Itulah dia dunia. Siapa kejam mesti tertipu. Macam orang pada perempuan tua tadi lah. Perempuan tua tadi, kalau bukan Rasul, dia tak kenal perempuan tu tua. Kerana dia beragik. Tahu apa beragik? Apa beragik? Make up pria benar. Pakai bedak sampai 8 kati bedaknya. Orang ingat dia model lah. Dah lemurnya rupa pipinya ya. Lepas tu pakai pula gincu. Gincu apa? Gincu apa pakainya? Dia tak kenal kan nama gincu. Seven namanya. Gincu Seven. Lepas tu pakai pula bebek. Tahu apa bebek? Apa bebek? Apa bebek? Bebek tu apa? Belakangnya terbuka, depannya tutup. Itu namanya bebek. Kalau orang Indul dia tak ada bebek tu, artinya itik. Ini bebek tu baju yang belakang terbuka, depannya tutup. Ya. Pakai pula kasut tumit tinggi. Jalannya macam mana jalannya? Terketik. Macam apa? Macam apa terketik? Macam itik. Tak pernah kena dengar lagu macam itik? Tak pernah? Macam itik pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Itu orang dengar dari mana? Delima merekah. Lagi? Amat? Lagi apa? Kain tinggi sebelah. Lagi? Betisnya membayang. Itu dia nona pekan kecil. Jadi orang ingat dia muda, padahal dia dah tua ganyut. Ya, ingat muda, maka mat pun tackle. Tahu ke tackle? Apa tackle? Mikat dia, mengorat dia. Orang dapat, naklah dia kahwin. Maka kahwinlah mat dengan perempuan tadi. Ya, on his first wedding night. Ya. Ini nak cakap orang putih, kita boleh cakap Melayu. On his first wedding night, Mat was looking forward towards meeting his beloved wife. Faham ke ni? He was looking forward towards meeting his beloved wife. And soon after, the wife came into the room and locked the door from inside. Mat was very excited. Then she put her hands on her hair and took out the hair and put the hair on the table. Faham ke ni? Apa katanya? Dia ambilnya rambutnya, dia letaknya di atas meja. Rupanya rambutnya dia berapa lah? 2 lah je. Ini dia. Jadi rambut yang tengok ngelembung tadi bukan rambut betul, rambut apa? Rambut palsu. And then she put her fingers on her teeth and took out the teeth and put the teeth on the table. Apa dah? Dia ambilnya giginya letak atas meja. Lepas tu dia drongin ngadap mak dia. I love you my darling. Ada mood ke mak tengoknya? Ada mood ke mak tengoknya? Ya. Tertipu dah? Macam itulah kalau orang ngejar dunia, dia pasti akan tertipu. Macam orang tua tadi lah, orang 73 tadi. Makan apa tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kahwin pun tak boleh. Macam mana nak boleh? Nak kahwin dah? Nak kahwin apa gelor dah? Inilah dia dunia ya. Maka terpedayalah manusia yang terpesona dengan dunia. Kerana dunia ni kerja tak ada lain, menipu daya. Pernah Nabi Isa berjumpa dengan perempuan tua tadi tu, yang dia jumpa Rasulullah tadi. Yang dunia yang menyerupai perempuan tua tu. Ditanya dia Nabi Isa,
Ini boleh dapat dalam kitab namanya Penawar Bagi Hati. Ada baca tak tu? Oh Allah. Ya. Carilah tuan guru ngajuannya Penawar Bagi Hati tu. Kita tasawuf tu, ya. Ditanya Nabi Isa kepada perempuan tua tu, berapa orang yang telah kamu goda kahwin dengan kamu? Kata dia Nabi Isa, nanya perempuan tua tu. Kata dia perempuan tua tu, macam mana nak bilang ombak di laut? Faham ke ni? Apa katanya? Ramai ke sikit? Ramai benar yang tergoda dengan perempuan tua tu. Habis kata Nabi Isa, bila mereka tahu kamu tu yang sebenarnya sudah tua, mereka ceraikan kamu ke? Kata di perempuan tua tu, tidak, malahan mereka mati di tangan aku. Kebanyakan mereka tu semuanya mati di tangan aku, tak ada cerainya. Kerana terpedaya tu, ya. Begitulah hebatnya perempuan tua tu, begitulah liciknya perempuan tua tu. Dunia ni lah. Itu sebab kita ni dengan dunia ni tak boleh nak lari lah. Betul tak? Kita boleh kata dunia ni alah, iyalah aku tak, tapi belum digoda belum tahu. Belum ditawar belum tahu. Kalau orang tawar kita dunia ni, agak-agak boleh ke kita mengelaknya? Agak. Ini kita ni belum diuji. Coba kalau diuji baru tahu. Datang ke dunia tu, perempuan datang umpamanya. Ni masuk dunia lah. Datang perempuan tu dari jauh, slow and steady datang, nyek. Udah dekat tu, mula dia senyum je. Senyum enggak apa tu. Udah dekat-dekat tu, abang Turiman, gitu tak? Abang Turiman, apa jam? Apa jam? Pelantin Seroban tu, tahu? Kita ni tak ada siapa yang nak offer. Bolehlah kita cakap aku bolehlah lawan dunia, kata. Tapi kalau diuji belum tahu, ya. Ini dia dunia. Itu baru satu, ya. Sebab itu kita kena waspada dengan dunia. Kemudian berjalan lagi Nabi. Jalan. Jumpa satu kaum. Kerjanya ngempuk kepala dengan batu. Ngempuk kepala dengan batu. Ambil batu tu, pok, dia empuk kepala tu, hancur, bersembur otak tu, bersembur darah tu. Kemudian kejap-kejap itu elok balik kepala tu. Udah elok balik, kaum itu ambil lagi batu, empuk balik kepala tu, bersembur lagi. Elok balik, empuk lagi, bersembur lagi, elok balik, bersembur lagi, elok balik. Begitulah continuously. Tahu apa arti continuously? Berterusan. Terkejut Nabi nengoknya, ya. Man haula ya Jibril, kata Nabi. Siapa mereka itu wahai Jibril? Jawab Jibril, itulah dia umat kamu dalam dunia dulu yang mengabaikan sembahyang 5 waktu. Orang yang tak sembahyang 5 waktu nanti dia akan mengempuk kepalanya dengan batu. Yang ngempuk ni kepala sendiri, tahu? Bukan kepala orang. Kalau ngempuk kepala orang saja pun tak. Ini kepala sendiri. Siapa tak angkat? Ngempuk dengan batu tu, bersembur, elok lagi, balik, betul empuk lagi. Begitulah kalau dia meninggalkan sembahyang. Bukan itu aja seksanya, banyak lagi seksa orang yang tak sembahyang ni. Itu salah satunya. Selain daripada itu, orang yang tak sembahyang tu akan dibangkitkan di akhirat nanti rupanya seperti, tahu? Seperti babi. Babi apa? Babi hitam. Bangkit seperti babi hitam. Babi itu warna hitam, mengepang dia hidung, pada hidungnya, warnanya hitam. Ini boleh baca dalam kitab Wasyahul Afrah, boleh jumpa. Orang yang meninggalkan sembahyang tu, dibangkitkan rupa babi hitam. Tak cukup itu lagi, diikat kaki tangannya, dibelenggu kaki tangannya tu dengan rantai dari neraka. Rantai tu baru disepuh dalam neraka. Warnanya apa agak-agaknya rantai tu? Rantai yang baru sepuh dalam neraka, apa warnanya? Merah lah. Dia belenggu dengan rantai neraka. Lepas itu dia masukkan rantai itu ke dalam mulutnya, dan dikeluarkan ikut punggungnya. Masuk ke mulut, keluar ikut punggung. Lepas itu diikat balik. Ikat. Lepas itu diheret daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu dia orang yang apa? Orang yang mengabaikan sembahyang, yang tak nak sembahyang. Jenuh tok bilal azan, dia nehin je tak siuk. Walaupun duduk tepi surau ni.
Surau ni ada mikrofon dulu, duduk tepi surau, buat tak peti je dia nehen je. Malam ni ada tak yang itu? Ada tak? Agak entahlah mana kita tahu. Ya. Kalau ada apa itu semayang tak siok apa tak siok, maka esok siap nanti ya, dibangkitkan macam babi hitam. Diikat kaki tangan tu, dimasukkan ke dalam mulut, dia keluarkan ikut apa? Ikut punggung. Itu diheret dari kubur sampai ke padang mahsyar. Tak habis itu lagi. Nanti akan dimasukkan pula ke dalam neraka yang bernama Saqar. Sin Qaf Ra. Saqar nama neraka. Allah tanya penghuni Saqar tu, "Ma salakakum fi Saqar?" kata Allah. Apa yang menyebabkan kamu itu masuk dalam neraka Saqar? Sedangkan Allah tahu ke tak tahu? Allah tahu ke tak tahu? Mana ada Allah tak tahu, semua tahu lah kan? Tapi tanya juga walaupun tahu. Ya. Ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Qalu, berkata orang dalam Saqar tu, lam naku minal musallin. Kami terdiri daripada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu sembahyang ni merupakan ibadah yang terpenting. Yang nombor satu akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ibadah yang pertama yang ditanya ialah bab sembahyang. Mula-mula ditanya iman dulu. Akidah dulu ditanya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka dan sebagainya. Ditanya itu dulu. Kalau itu boleh jawab, baru cek sembahyang. Sembahyang dulu dicek. Cukup ke tak cukup? Dia mati berapa tahun umurnya? Akhir balik berapa tahun umurnya? Cukup tak sembahyang? Kali 5, sehari 5 kali, sehari 5 kali, sehari 5. Cukup ke tak cukup? Kalau dah cukup, dicek lagi betul ke tak betul. Bacaan kamu betul ke tak? Gerak-geri kamu betul ke tak? Ada tak kamu melakukan perkara-perkara yang batalkan sembahyang dalam sembahyang? Ya, sudah betul semua, dicek lagi. Ikhlas ke tak? Kamu sembahyang kerana Allah ke tak? Atau kamu sembahyang kerana lain daripada Allah? Bila beres itu baru dicek ibadah yang lain, baru dicek puasa, baru dicek zakat, baru dicek haji, baru dicek baca Quran dan sebagainya. Bila beres saja semua sekali, apa kata malaikat tu? Apa kata malaikat tu? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai tu. Andai ni nampak. Laksana seorang mempelai. Ya. Ingat tak jadi mempelai tu? Ya Allah, tak ingat. Ajar saya kena tak ingat tak jadi mempelai? Lena ke tidur? On your first wedding night, lena ke? Kalau lena, bingung jawabnya. Begitulah. Macam mempelai aja. Sedar-sedar dah siang aja. Ya, itu dia tanya sembahyang. Sebab itu juga tuan-tuan dan puan-puan, banyak benar keterangan-keterangan yang mengaitkan orang yang tak semayang itu dengan kekufuran. Banyak benar. Di antaranya apa kata Allah? Kata Rasul, bukan Allah ya, hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara, kata Nabi. Siapa meninggalkan semayang dengan sengaja, maka nyatalah kafirnya. Di antara yang lain kata Nabi, apa lagi? Man taraka salata fala dinalah. Siapa meninggalkan sembahyang maka tiada agama baginya. Tak ada agama. Tak ada agama orang apa? Komunis lah. Sosialis, tak ada agama. Dia tak percaya dengan agama. Ya. La imana liman salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tiada sembahyang baginya. Tak ada iman. Ya, kosong imannya. Artinya kafir juga lah tu. Yang masyhur hadisnya, yang semua orang hafal, tingkat 5 mesti hafalnya hadis ni. Apa nama? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Dan siapa meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Peruntuh agama. Bermakna apa? Musuh ke kawan agama tu? Dia meruntuhkan. Kawan ke musuh? Musuh lah. Orang yang tak semayang tu menjadi musuh agama. Musuh agama tu musuh Allah lah. Musuh Islam. Kita ingat musuh Islam tu George Bush. Kita ingat Radovan Karadzic. Kita ingat Benjamin Netanyahu. Kita ingat Ariel Sharon.
Nabi tak sebut pun Ariel Sharon, Nabi tak sebut pun George Bush. Nabi sebut apa? Yang meruntuhkan agama ialah orang yang tak sembahyang. The question is, soalannya, siapa orang yang meninggalkan sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita. Ada dah anak-anak kita meninggalkan sembahyang? Musuh agama dah tu, musuh Allah dah tu, peruntuh agama dah tu. Kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang anak-anak saudara kita, kadang-kadang anak-anak buah kita, kadang-kadang cucu cicit kita. Peruntuk agama tu. Kadang-kadang isteri kita lagi teruk. Tidur sebantai dengan kita. Rupanya kita tidur dengan apa? Dengan musuh Allah. Kita tidur dengan musuh agama. Ya. Kadang-kadang suami kita, ya, menjadi benih kepada anak-anak kita pula tu. Siapa benihnya?